Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu fa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dirahmati Hajatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pada malam ni masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita meneruskan syakibaki kehidupan kita di atas hukumnya Allah Ta'ala, yang mana kita tak tahu bila ke penghujung kita. Dan mudah-mudahan kita dapat gunakan peluang yang Allah Ta'ala beri ini untuk sentiasa kita berada di dalam ketakwaan sentiasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dibalikkan pada Allah, dipulangkan pada Allah dalam keadaan hati kita sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan cuba membuka sebuah kitab yang diberi namakan sebagai Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati, ataupun dalam kitab ruminya Penawar Hati. Kitab Jawi Penawar Bagi Hati. Jadi untuk maklumat, saya baca kitab Jawi tak apa. Tuan-tuan tengok kitab rumi lah. Saya tengok dah lebih kurang je, isi dia sama saja tuan-tuan, cuma bahasa je lain sikit. Tak ada masalah, asalkan Melayu belaka, tak ada India. Kalau bahasa India aku pun tak faham. Baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, sama-sama kita pakat membukalah kitab kita pada malam ni, iaitu Penawar Bagi Hati. Jadi insya-Allah kita akan mula buku ni dengan kita membaca sedikit sebanyak. Yang mana pun tuan-tuan, apakah isi-isi yang ada pada permulaan kitab ini, insya-Allah. Jadi saya baca kitab Jawi lah. Tak apa tak? Boleh dah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penawar Bagi Hati.
Kita start pada kulit. Menghimpunkan ia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Pada kitab Rumi ni muka surat yang pertama. Muslimat ada kitab. Muslimat ia dengar saja. Tak apa, dengar ingat tak apa, jangan dengar masuk ke telinga tubik kok. Tubik salah ketuk habis hilang belaka. Baik, penawar bagi hati menghimpunkan ia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Seorang ulama Nusantara, orang yang cukup alim. Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan. Khuwaidim talabatul ilm asy-syarif, iaitu merupakan khadam yang kecil, merupakan penuntut ilmu di Masjidil Haram di Mekah, tuan-tuan. Syekh Abdul Qadir ni belajar sampai duduk Mekah. Dia orang ulama dulu, tuan-tuan. Dia belajar bukan macam kita 4 tahun habis kerja dulu. Kita ni belajar habis 4 tahun lagi kerja. Kena gitu lah. Masa zaman aku belajar tu dah saya belajar. Lepas kerja dah belajar. Kita ni, tuan-tuan. Orang-orang dulu kecil sampai ke besar belajar. Sebab mana mereka ni mana nak kata, tuan-tuan, mereka ni ikhlas dalam menuntut ilmu. Kerana bila makin banyak belajar makin rasa kurang. Sebab tu mereka ni nak kata apa, tuan-tuan, tempoh pembelajaran mereka tu bukan singkat, lama. Ni ada orang ini baru 4 tahun belajar, rasa hebat dah. Baru makna apa, tuan-tuan, kitab baru buka kulit rasa hebat dah, tuan-tuan. Sebab tu pesan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, peringkat awal bila kita nak mengaji, nak belajar, nak menuntut ilmu, nak baca kitab, nak nadah dan sebagainya, asasnya pertama sekali perbetul niat. Perbetul niat kena betul. Niat aku mengaji sebab apa? Kalau niat kerana Allah, maka insya-Allah sampai niat kita tu, tuan-tuan, kita akan jadi orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengaji, niat dia benda lain. Niat dia kerana nak suruh orang kata dia alim, nak suruh orang kata dia ni hebat, nak suruh orang kata dia ni pandai. Mana niat masih Allah, selain pada Allah. Mana niat tu benda selain pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Golongan ni Nabi sebut dalam hadis, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa bihi wujuhun nasi ilaih adakhalahu Allahu an-nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuan dia kerana nak tuan-tuan, nak berlawan dengan orang alim. Aku mengaji tinggi-tinggi sebab aku nak berlawan, biar orang kata aku orang paling alim atas dunia. Gitu, tuan-tuan. Tujuan dia kena tu. Yang kedua, nak memperbodohkan orang yang bodoh. Entah-entah orang tu dah habis belajar, dia pergi bodoh orang tu, tuan-tuan. Dah belajar pun dah habis. Tengok aku PhD contoh, tuan-tuan. Nampak tak? Mana kerana nak memperjatuhkan kedudukan orang lain, bukan nak pergi tolong. Kita ni bila hak tahu kena tolong orang tak tahu, kena sabar, nida. Dia pergi perbodohkan lagi orang yang tak tahu, tuan-tuan. Auliya srifa bihi wujuhun nasi ilaih, dan tujuan dia mengaji juga kerana nak biar manusia pandang pada dia. Nak seorang kata dia hebat, nak seorang kata dia pandai dan sebagainya, tuan-tuan. Tiga golongan ni kata Nabi, adakhalahullahu an-nar, dimasukkan ke dalam neraka. Wal a'yadzu billahi min zalik. Maka kena betul niat kita, tuan-tuan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri nak kata ikhlas dia dalam menuntut ilmu, tuan-tuan, dia punya mengaji lama. Dan tanda juga ikhlas dia dalam menyampaikan ilmu, tuan-tuan, sampai ke hari ini kita dikekal, tuan-tuan, sampai kita boleh baca, tuan-tuan. Penting ni niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak mula ni perbetul niat kita lah. Aku mengaji ni sebab apa? Aku dengar ni sebab dia, tak lain tak bukan untuk tahwilul jahalah ila ma'rifah. Itu tujuan kita. Macam-macam mana pun, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Tujuan kita mari ni duduk dalam surah, tujuan kita apa? Tahwilul jahalah ila ma'rifah. Apa maksud tahwil jahalah ila ma'rifah? Mengubah kedudukan kita yang dulu ni jahil, tak tahu boleh, kepada ma'rifah, pada pengetahuan. Bukannya bila berubah pada pengetahuan kita demak boleh pandai terus. Tak, slow.
Sikit. Ada ke orang belajar sekolah habis satu hari sebuku teks tu? Ada tak? Masuk tahun baru kan, budak jauh satu buku teks sehari je belajar, habis tak belajar dah lepas tu. Ada tak? Ada. Sikit belajar bab ni, belajar bab tu gitu dah. Mana peringkat ni. Mana gitulah juga kita. Itu tujuan kita, nak mengubah diri kita daripada tak tahu benda jadi tahu berkaitan dengan benda yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Tugas utama kita dalam agama kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan, hendaklah dilandaskan dengan ilmu. Tak ada ilmu tak kenal Tuhan. Baik. Dan sebelum kita masuk tuan-tuan, kita akan sebut sedikitlah biodata pengarang kita. Iaitu Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesia. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan, tu nama dia tuan-tuan. Dilahirkan di sebuah wilayah Sumatera Utara di Indonesia. Berketurunan Mandaling. Sebab tu digelar sebagai Al-Mandili. Biasa kita ada ustaz-ustaz Arab Al-Kesumi, apa ni, Al-Losongi, apa dia kata, mana tempat dia lahir tu tuan-tuan. Macam contoh siapa tuan-tuan? Ustaz Yusrizal Al-Kesumi contoh. Ustaz Muzani Al-Losongi contoh tuan-tuan. Mana tempat kampung dia tuan-tuan. Mana. Dan dilahirkan pada tahun 1910 di dalam keluarga sederhana, keluarga petani tuan-tuan. Dan dia ni belajar di Kedah. Asas permulaan dia ni belajar di Kedah. Selepas tu dia ni sambung ke Mekah tuan-tuan, dalam bidang agama tuan-tuan. Dan selepas belajar, antara kehebatan dia tuan-tuan, ditabalkan di mana pun tuan-tuan, diangkat martabat ni menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram. Hebat. Allah boleh mengajar di Masjidil Haram ni orang yang adik, bukan calon-calon orang, bukan cikgu sekolah. Allah boleh mengajar di Masjidil Haram, jadi tumpuan orang ramai tuan-tuan. Nak cari ilmu, bukan calon-calon orang. Antaranya iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala tuan-tuan. Hebat tuan-tuan dalam bidang ilmu agama tuan-tuan. Allahu akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Tujuan Allah Ta'ala cipta kita atas dunia, tujuan kerana nak buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu tujuan kita, kena ingat. Kita duduk atas dunia ni bukan saja-saja. Kita duduk atas dunia ni tuan-tuan, tempoh pinjaman yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ingat, kita ni ada awal, ada akhir. Kita ada tarikh intas. Apa maksud tarikh intas? Tarikh kita diperbuat. Bila diperbuat tarikh? Mana selalu ingat tu? Bila diperbuat tarikh? Tarikh lahir bila? 1996. Tak ada bulan, tak ada hari. 1996 pun cokoh dia. Mana kita ni, contoh saya 20 hari bulan 6 1992. Nampak tak? Ada duduk atas dunia tuan-tuan. Dan kita ada akan tarikh lupuk kita, tapi kita tak tahu lah bila. Nampak tak? Ada tuan-tuan. Nak katanya itu kita. Jadi tujuan Allah Ta'ala letak kita atas dunia tuan-tuan sementara, bukan lama. Mana bukan kekal, sementara tuan-tuan. Tak lain tak bukan tujuan kita nak bersyukur dia, nak main dak. Tujuan kita adalah mana pun, tak lain tak bukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, tu matlamat kita. Ada pun benda lain nak kerja, tapi matlamat utama kita iaitu kenal Allah, sembah Allah tu. Kita ada matlamat kita, aku nak kerja gaji sampai 5,000. Tak apa, tu matlamat kita. Betul? Tak apa, ambil kerja. Tapi ingat, matlamat paling utama kenal Allah Ta'ala, beribadat pada Allah. Maksudnya situ, mana-mana tuan-tuan, kita kerja, tapi semayang jangan lupa. Gitu. Tahu tak? Kita kerja, cari fikir, cari. Nampak tak? Tapi hubungan kita dengan Allah jangan kita lupa. Ni duk kerja sangat matlamat benda lain, sampaikan matlamat kita pada Allah, tak ada.
Dok kerja cari pitih, dok kerja cari ke harta sampai kan dengan Allah Ta'ala tak ada semayang pun tidak, puasa pun tidak, makin jauh dengan Allah Ta'ala. Ini orang tak tahu matlamat hal hidup mereka atas dunia. Ada tuju mereka atas dunia tuan-tuan. Jadi ingat kata pengarang, mana pun tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ni supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Itu pertama. Dan lagi yang sangat mengetahui akan yang tersembunyi di dalam dada. Kita kena ingat Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita, tuan-tuan. Dan segala mata yang khianat, dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penlihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Ingat benda yang kita buat atas dunia, tuan-tuan, kullu nafsin bima kasabat rahina, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, benda hak dalam ke hak luar ke, semuanya Allah Ta'ala akan soal lagi, tak akan terlepas. Nah, bima kanu yaksibun, benda hak mu buat atas dunia, hak sekarang ni kita duduk ni, tuan-tuan, tempoh yang berjalan masa kita ni, tuan-tuan, sampai di akhir lagi Allah Ta'ala akan soal benda mu buat atas dunia. Nah, Allah Ta'ala akan soal belakang, kita tanggungjawab. Kalau baik kita buat, maka baik ganjaran. Kalau jahat kita buat, maka buruklah padahnya. Nah gitu. Nah, mana semua Allah Ta'ala tahu. Kita duduk atas dunia, orang memang tak tahu dalam kita. Kita tahu hak luar je, tapi Allah Ta'ala dia tahu belakang. Nah, Allah Ta'ala dia tahu belakang. Hak dalam, hak luar, kita khianat ke tak khianat ke, Allah Ta'ala tahu belakang, tuan-tuan. Nah, Allah Ta'ala ni Sami'un Basir. Dia maha mendengar, maha melihat. Mendengar Allah tak sama macam mendengar manusia. Kita dengar, tuan-tuan, contoh suara saya ni lah, tak semestinya siapa kedungu dengar. Ada ke siapa kedungu dengar? Ada tak? Dak cik pakai handset dah. Ada tak? Tak dengar. Bukan nak kata dengar, maiding ni dah dengar dah. Betul tak? Tak dengar dah. Dah. Mana pendengaran kita tak sama. Allah Ta'ala dia dengar belakang. Nah, kita cakap dengan Allah Ta'ala, perhatian Allah Ta'ala belakang, tuan-tuan. Dan malaikat mencatat benda yang kita cakap, tuan-tuan. Basir, melihat. Kita melihat, tuan-tuan. Hak dalam ni kita nampak tak? Muslimat, maci-maci hak comel-comel. Nah, nampak tak saya depan ni? Nampak tak? Semak tak? Nah, belakang tu nampak tak? Dua tu nampak tak? Dah nampak? Ada jawab nampak? Pakai jin ke benda? Nah, tak nampak. Mana tu kita? Tapi Allah Ta'ala maha melihat. Benda yang berlaku mana-mana, Allah Ta'ala boleh lihat. Nah, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia tahu benda yang kita buat. Jadi kita tak boleh nak terlepas. Dari sebab tu atas dunia ni, jadikan ia sebagai tempat medan sungguh-sungguh kita nak bina amalan kita. Mudah-mudahan ia menjadi asbab pada kita di hari akhirat nanti kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, makna dengan amalan kita ni, tuan-tuan, Allah menyebabkan Allah Ta'ala mana pun, tuan-tuan, memberikan rahmat kasih sayang, tuan-tuan, baru dapat masuk syurga. Bukan sebab amalan kita masuk syurga. Nah, sebab rahmat Allah. Nak boleh rahmat Allah dengan amal ibadat. Itu cara dia, tuan-tuan. Maka guna sungguh-sungguh masa yang ada ni, tuan-tuan. Kalau macam main bola, kita tahu mula bila, kita tahu habis bila, betul tak? Tapi kita ni, tuan-tuan, kita mana pun, tuan-tuan, kita tak tahu bila masa kita habis. Akan habis tapi tak tahu bila. Kalau main bola 90 minit habis tiup bising. Tapi kalau kita tak tahu, tuan-tuan, sama ada kurang ataupun lebih, sama ada pada masa tu. Kita tak tahu. Tu semua serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Siapa dia? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita ni manusia duduk atas muka bumi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan fitrah suci. Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan fitrah suci, tak ada kata sikit habuk pun. Asasnya kita saja. Mana asasnya kita lahir tu dalam keadaan bersih. Ini manusia hakikat. Batu kukuk mana asal orang manusia, tuan-tuan, dia adanya kesucian. Mana pun, tuan-tuan, diciptakan kita dalam keadaan fitrah. Lalu diutuskan Nabi SAW. Tujuan Nabi diutuskan adalah untuk
mengajar kita tentang kebaikan, mengenalkan kita tentang kebaikan dan mengenalkan kita tentang keburukan. Nabi ajar pada kita. Nah, dan diberikan makna apa? Modal ataupun apa nak panggil apa ni pelajaran apa dia, yakni Al-Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala buat comel dah tuan. Kita duduk atas dunia ni. Nah, mana ada orang hak ajar kita dengan mata pelajaran yang nak diajar, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kita ni tuan-tuan, ibarat macam kita pergi sekolah. Kita pergi sekolah mestinya bawa buku teks, bukan kita bawa iPad. Orang nak bawa buku teks, pergi bawa buku teks tujuan kerana nak belajar. Bila siapa sekolah mesti ada cikgu yang mengajar, baru dekat. Nah, baru balik tu mak tanya 1 tambah 1 berapa? 2 mak. Pandainya anak mak. Baru ya. Ni pergi sekolah, bawa beg, bawa buku teks, pergi sekolah, cikgu sekolah tu memang tak ada. Sekolah jadi. Jadi tak moci-moci sekalian. Tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Mana ada hak mengajar. Gitu juga Allah Ta'ala cipta kita comel dah. Duduk atas dunia ni, Allah Ta'ala cerita kita, Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW untuk memperbetulkan apa yang tak malai atas dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan Muhammad ini, wahai kamu wahai Muhammad, untuk beri rahmat, berikan kesejahteraan pada seluruh alam. Nabi ajar kita. Nama dulu zaman jahiliyah Nabi betul jadi comel semula. Nama mana jadi comel semula tuan-tuan. Disebabkan kerana apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi beri tunjuk ajar kepada kita dengan berpandukan pada Al-Quran. Itu buku teks. Nama mana kalau tak ada Quran tak jadi juga. Nah, mana Allah Ta'ala buat comel dah. Kita pergi belajar buku mana pergi belajar, pergi. Nah, mana pergi sekolah, pergi bawa beg tapi buku tak ada. Cikgu ada, belajar dia, tak tahu nak jom dia. Cikgu pun masuk tak tahu nak belajar dia. Ingat gitu dulu tuan-tuan. Jadi tak jadi juga. Nama ni Tuhan buat comel belaka dah tuan-tuan. Naik Allah Akbar. Jadi tujuan mana Nabi diciptakan ni adalah untuk mana memberikan rahmat pada sekalian Adam. Yang bersabda bahawasanya Allah Ta'ala tidak melilit ia kepada rupa kamu dan tetapi melilit ia kepada segala hati kamu. Nah, mana pun tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia tengok kita, dinilai manusia ni tuan-tuan bukan pada rupa barang, bukan pada luaran, tapi Allah Ta'ala lihat pada hati kita. Tapi kita hari ni terbalik. Sebab apa saya sebut terbalik tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian? Kita hari ni tuan-tuan, tempat hak menjadi tirikan Allah Ta'ala tu kita tak cari. Betul tak tidak? Nah, Allah Ta'ala ni dia hanya tumpu pada dalaman. Tengok dalam ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tak tengok dua. Mukamu semak ke tak semak ke, Allah Ta'ala tak tengok. Benda Allah Ta'ala jadi hak tu hak mu ada atas dunia. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Benda hak di mana pun dibentuk dalam mana dalam rahim kamu, hak tu siapa duduk atas dunia ni. Mana muka kita dalam rahim gitu kita tubik lagi. Tak ada orang muka dalam rahim gitu tubik jadi muka lain. Tak ada. Tak ada. Apa besar muka kita? Kan ada masa kecil muka macam muka kita, bila besar jadi muka Cristiano Ronaldo. Ada tuan-tuan. Nah, mana gitu bagi kita tuan-tuan. Mana nak kata Allah Ta'ala ditilik dalam, dia tak ada tilik luar tuan-tuan. Itu kerja Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, mana Allah Ta'ala tengok dalam, dia tengok luar. Tapi kita ini benda yang Allah Ta'ala tengok tu kita tak cara. Minta maaf sebut ni. Nak kata memang hakikat dia tu, bukan nak kata orang lain. Saya begitu juga. Allah Ta'ala tengok hati kita tak jaga hati kita. Biar karak dokong itu tuan-tuan. Nak kotor belopongkan di hati kita tuan-tuan. Ini kita pada ini tuan-tuan. Nah, tapi benda yang tidak menjadi tirikan Allah Ta'ala, hak tu hak kita jaga. Betul tak muslimat? Nah, contoh muka. Orang puang kalau bak muka, ya Allah, segala foundation. Nah, foundation. Nah, kenal foundation ni. Tak kenal ye, biasa main jing mau. Foundation tu bukan kuih pound. Foundation ni hot lesek ni pipi. Kenal tak? Lawak dak kenal puan. Nah, kenal ana duk rosak omong kan. Nah, hak peliknya depan tu lelaki dak kan. Nak tubik rumah, nak pergi mana majlis tu bawa pakai pula bukan sikit tebal 5 inci.
Punya tempat tu nak boleh ke semayang setengah jam, nak habis waktu boleh semayang. Ni ngelak ganya. Nak kata tempat hak tidak menjadi tumpuan Allah Taala, hak tu kita jaga sangat. Betul tak? Dok boleh ni kan ni banyak kan barang-barang kosmetik tu tak? Banyak dah ni. Orang tu buat, orang ni buat, orang ni buat. Macam-macam dah ni. Boleh pilih tuan-tuan nak pakai hak Datuk Seri Ali Syuki ke, nak pakai hak Datuk Vida ke, nak pakai hak Sapi Ilyas. Jadi ni jadi Sophia mula. Dia jadi lembek mula. Allah. Nak kata tuan-tuan boleh pilih nak pakai hak mana se. Nak beli comel muka ni boleh pilih nak pakai hak mana se tuan-tuan. Itu hakikat kita pada ini tuan-tuan. Allah Akbar. Sedangkan benda tu tidak menjadi tumpuan Allah Ta'ala. Hak menjadi tumpuan manusia, kita duk jaga sangat. Tapi menjadi tumpuan Allah Ta'ala, kita duk jaga. Ini masalah hak kita kena muhasabah pada ni tuan-tuan. Makna apa tuan-tuan? Hak sepatutnya muka ni comel pada sepatutnya, kita tak beri. Depan tok lelaki, orang kata sebelah muka macam beru. Depan tok lelaki, siapa kata tok lelaki tengok muka nak tu baik dua pergi kedai kopi. 23 jam tu lelaki duduk kedai kopi, sejam dia duduk rumah tu pun nak begok, nak kecing, nak mandi. Itu baik mula. Nak kata patah tu tuan-tuan. Mana hak ni kita pada ni. Hak menjadi tumpuan manusia, kita duk jaga sangat. Yang menjadi tumpuan Allah Ta'ala, hak ni hati kita, dalam hati kita tuan-tuan. Hak tu kita duk jaga Allah. Hak ni kita nak jaga sungguh ni. Kitab Penawar Bagi Hati, ia akan menceritakan kisah berkenaan dengan dalaman. Sebab tu kitab ni asas pada kitab tasawuf, kitab akhlak, nak bina hak dalaman kita tuan-tuan. Kerana benda hak penting ada dalam diri kita 3 perkara tuan-tuan. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Akhlak ni tasawuf. Apa peranan akhlak, apa peranan tasawuf? Dia ibaratnya menjadi sebagai sebuah tapisan. Macam kita nak buat air kopi, pakai napis tak? Pakai napis tak? Pakai napis tak? Pakai tak? Comel dah air, minum pun tak rasa lekat di tekak, tak ada abuk tuan-tuan. Begitulah ibaratnya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Dia nak tapis benda. Tapisnya sifat-sifat hak bahaya hak ada dalam hati tuan-tuan. Nyakit hak ada lewa kita boleh detect, betul tak? Luka, ambil ubat, lesek. Sakit benda lagi, sakit kulit, pergi klinik, doktor kata pakai ubat ini, ambil, lesek balik rumah, lesek. Boleh detect. Hak tu nyakit luar. Nyakit dalam kita tak tahu. Nyakit dalam kita tak nak detect. Betul tak? Kita tak tahu. Kadang-kadang kita duduk surah, kita rasa kita buat molek, ada nyakit tuan-tuan. Kadang-kadang mari rasa ujub, kadang-kadang mari rasa riuk, kadang-kadang mari rasa takabur. Dia lagi tuan-tuan. Sedangkan kita duduk surah, benda molek tak duduk surah. Molek tapi benda ni tu kita tak nak detect. Sebab tu benda ni akan dihuraikan dalam kitab ni tuan-tuan. Jadi kitab Penawar Hati ni memang penawar sungguh penawar bagi hati kita. Sebab tu kata ulama dia beri tajuk penawar bagi hati. Nak membetulkan hati kita, boleh sebut penawar ni obat. Nak biar hati kita ni jadi comel semula tuan-tuan. Sama-sama lah. Hak saya ni hak tukang baca ni pun sama-sama juga tuan-tuan. Bukan nak kata saya duduk depan ni ustaz bersedak. Kadang kan saya lebih teruk lagi tuan-tuan. Kita tak tahu. Betul tak? Masing-masing di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya kita baca dan kita sama-sama beringat, jadikan sebagai pengajaran untuk diri kita tuan-tuan. Allah Akbar. Baik, itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Amma ba', maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Allahu Akbar. Nak kata pun tuan-tuan, punyalah tawaduk pengarang ni tuan-tuan. Dia kata kitab ni kecil tak besar mana. Tapi bagi kita bersuara. Tapi bagi dia rasa kecil. Sebab apa tuan-tuan? Nak kata hina dia mana pun tuan-tuan, tak besar mana pun kitab ni, mana sekadar-sekadar aku je boleh buat. Ibaratnya gitu tuan-tuan. Nak kata tawaduknya pengarang tuan-tuan. Kita kali boleh buat kitab ni nyenggeng itu. Tu kitab aku buat tu. Kembar tu. Nampak? Dalam tak ada benda pun. Nak kata, tapi ulama dulu dia punya tawaduk, rendah diri tu cukup kuat tuan-tuan. Inilah orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba himpunkan ia kerana peringatan bagi hamba sendiri. Nampak? Dia beringat untuk diri sendiri. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Siapa?
Baru belajar. Istilah baru belajar ni tak semestinya budak. Tak semestinya budak. Memang betul budak ni umur dia 2-3 tahun, betul tak? 4-5 tahun tu budak tu. Tapi dalam bab ilmu, dalam bab mengaji ilmu agama Allah Ta'ala, orang tu walaupun umur dia 60 tahun, 80 tahun, 1 tahun, kalau baru nak belajar, dia tu budak baru nak belajar. Faham tak ni? Jadi orang hak baru nak belajar, inilah makna pun tuan-tuan, peringatan yang akan diberikan oleh pengarang tuan-tuan. Dan hamba namakan akan dia penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengannya akan segala hati, dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 bab, insya-Allah tuan-tuan. Mana akan disebut dalam ni tuan-tuan? Dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 bab tuan-tuan. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan diikhlas semata-mata menuntut keredaan Allah, kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap sesuatu. Ini pendahuluan, makna muqaddimah, kata-kata aluan daripada pengarang. Sebagai adab kita belajar, kita kena baca apakah muqaddimah, kata aluan yang nak disampaikan oleh pengarang. Baru kita tahu sebab apa kita baca kitab ni. Nampak tak? Sebab apa kita baca kitab ni? Kita baca pengarang kata gini sekian-sekian, baru tahu. Macam kita lah tuan-tuan. Mana apa tuan-tuan, kita nak pergi rumah orang, kena minta izin dulu, betul tak? Cara minta izin yang adab pergi rumah orang, ketuk pintu, salam. Lepas 3 kali tu orang rumah tak buka, balik, jangan duduk cokor situ. Ni sana apa 1000 kali. Assalamualaikum. Nah, tu orang kata serabut dah. Mana tak boleh. Lepas 3 kali tak jawab, balik tuan-tuan. Dan sebelum 3 kali tuan rumah buka. Jangan masuk. Lagi tuan rumah dah. Mana gitu tuan-tuan. Adab kita nak masuk rumah orang ada cara. Gitu juga kita adab nak baca buku yang dikarang oleh pengarang, ada adab dia. Antaranya kita baca pendahuluan dia tuan-tuan. Itu antara adab kita dengan pengarang kitab tuan-tuan. Ni pakat lebih baca. Nak buka kitab, baca hak akhir lalu. Nak baca, nak biar mana ni tamak selalu makan pulut kuning. Baru baca ini, baca belakang tu. Itu bukan adab kita ngaji kitab tuan-tuan. Anda kena baca daripada kulit ke kulit. Ini orang dulu. Zaman-zaman apa ni tuan-tuan, pengalaman saya duduk pondok tu tuan-tuan. Kalau ustaz buka kitab, main daripada kulit ke kulit. Kerana kulit ke kulit, bukan kekoh kulit, jauh. Mana daripada kulit, benda hak tulis tu akan dibaca oleh tok-tok guru tu tuan. Nak katanya adabnya dia dengan orang yang mana mengarang kitab tuan-tuan. Adab ni cukup penting. Adab dalam menuntut ilmu cukup penting. Kerana ramai ni orang yang berilmu tapi bila tidak ada adab, ilmu tidak akan beri manfaat tuan. Sebab tu cukup penting tuan-tuan. Antara adab kita ialah kita baca pendahuluan apa yang nak disampaikan oleh pengarang tuan-tuan. Yang menghimpunkan kita ini iaitu Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri, Khuwaidim Talabatul Ilm Al-Syarif Bil Haram Al-Makki. Iaitu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu taala, iaitu di Makkahul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rajab. Pada tanggal 7 bulan Rajab tahun 1378 Hijriah. Betul? Pada tahun 1378 betul? Hijriah tuan-tuan. Mana pada mesinah yang mana pun tuan-tuan, mana pengarang menulis tuan-tuan di Mekah Al-Mukarramah. Baik. Kita masuk kepada pendahuluan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, pendahuluan. Yang pertama, ketahuilah olehmu. Siapa mu ni? Mu ni balik pada siapa? Kita lah. Kita. Jangan tunjuk kawan lain. Mu. Kita tuan-tuan. Hak duduk dalam ni, hak nak mengaji, hak nak tahu kita. Ketahuilah olehmu, hai talabul ilmi, yakni penuntut agama, bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Bila sebut tentang ilmu tasawuf, bila sebut tentang ilmu akhlak ni tuan-tuan, mana ia berkait dengan benda yang ada dalam hati. Mana ia berkait dengan benda yang ada dalam tuan-tuan. Ilmu syariat benda luar.
Betul tak? Ilmu syariat benda lu, wah kita semayang, ibadat kita semua sekali benda hak zahir tuan-tuan. Ilmu tasawuf ni hak dalaman kita tuan-tuan. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, tawaduk dan juga sabar, ataupun kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Mana dalam hati kita ni tuan-tuan, belum tentu ada hak ni, belum tentu tak ada ni. Ada kadang-kadang ada belaka. Nah gitu tuan-tuan. Nah, mana dalam hati ni, mana sama ada boleh ada sifat rendah diri, ataupun sama ada boleh ada sifat tinggi diri, besar diri dan sebagainya tuan-tuan. Maknanya, mana dalam hati ni kadang-kadang boleh masuk belaka kalau kita tak pandai jaga. Nah, dan kelakuan, mana atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Baik, itu yang pertama. Mana ta'rifat dari sudut ilmu tasawuf. Jadi kita faham, ilmu tasawuf ni ilmu yang menceritakan tentang benda hak dalam hati. Benda dalam, nak betul dalam ni tuan-tuan. Nak bersih, nak tapik hak dalam. Kadang-kadang sebab apa tuan-tuan? Kita rasa kita semayang dah. Betul tak? Aku rasa aku semayang dah. Mari sejik dah. Tapi sebab apa perangai aku dak berubah-berubah, jahat juga. Contoh tuan. Sebab apa hati aku dak tenang-tenang tuan? Sebab apa? Sebab ni dalam. Sebab hak dalam. Sedangkan sifat semayang ni, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sifat semayang, sesungguh salat tu bila kita jaga sungguh-sungguh, ia akan mencegah kita daripada benda-benda yang tak molek. Sifat kita pun jadi baik, perangai kita pun jadi molek. Tapi aku semayang, perangai aku kau jahat. Sebab apa tu? Sebab berkait mengenai dalam. Sebab kadang-kadang kita mari ada sifat riak. Apa maksud riak? Apa maksud riak? Riak ni kita nak orang kata ke kita. Kita buat benda tu kerana nak suruh orang kata. Kalau tak ada orang, memang tak pernah nampak pun muka dia surah. Kalau tak ada orang. Ada je orang duduk depan lalu. Semayang depan sekali, depan pada tu imam mayang. Nak kata, ada sifat tu, sifat riak, sifat ujub, sifat rasa bangga pada diri sendiri. Aku rasa diri ni lebih pada orang. Aku hebat pada dia. Nampak? Ada sifat takabur dan sebagainya. Benda ni lah yang menyebabkan kadang-kadang benda yang kita buat tak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak jadi pemotong kita. Kita buat baik dah, tiba-tiba ada perangai ni, ada sifat tahu apa ni, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat riak, takabur. Benda ni yang akan memotong amalan kita daripada sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bimbang. Tak aku semayang tiap-tiap hari. Tahu tak? Tiap-tiap hari semayang. Tapi buat apa gini juga? Sebab ni. Dia sebab tu dah dalam kitab ni yang mana tuan-tuan khususnya akan disebut berkenaan dengan benda hak dalam ni tuan-tuan, insya-Allah. Jadi ilmu tasawuf ni benda yang berbicara tentang dalaman kita, kelakuan hati kita tuan-tuan. Kerana hati ni benda yang cukup penting. Hati ni benda yang cukup penting. Dalam tubuh badan yang paling benda hak mana tuan-tuan menjadi orang kata apa? Utama. Macam kalau main bola, hak menjadi tumpuan siapa? Hak mana main bola dalam pasukan tu, hak menjadi benda paling penting siapa dia? Playmaker. Faham playmaker? Hak merancang. Kalau tak ada perancang, dia tak boleh bola. Betul tak? Ana playmaker hak duk tengah tu. Tu paling penting sekali tuan-tuan. Hak beri atas bola, hak boleh bola, orang beri ke dia pulak atas kanan. Mana tengah tu? Tak ada tengah tu hancur. Nampak tak? Mana ibarat gitu juga hati kita. Hati kita dalam tubuh badan, hak ni hak paling penting sekali tuan-tuan. Benda hak paling penting, menjadi tumpuan. Kerana hati ini tuan-tuan, kalau kita jaga maka baik dia. Kalau tak jaga maka buruk dia. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, dalam jasad kita, tubuh badan kita ni ada satu ketul daging. Baik dia, baiklah tubuh badan kita. Buruk dia, maka buruk tubuh badan kita. Ala wahiyal qalbu, iaitu hati. Hati ni ibarat raja, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibarat raja. Raja ni apa kuasa dia? Dia beri perintah, beri arahan. Suruh buat benda tu, suruh buat benda ni tuan. Nampak? Tu sifat raja. Jadi hati ni kata Abu Hurairah ibarat raja. Tubuh badan kita ibarat tentera.
Nampak tak? Mana kalau hati kita buat jaga molek, jadi hati itu kita mengarah kita pada buat benda baik, maka tangan akan buat benda baik, kaki buat benda baik. Nampak tak? Perut kita makan benda baik, kemaluan kita jaga buat benda baik, mata kita pandang benda baik, telinga kita dengar benda baik tuan-tuan. Maka semua berpunca pada hati. Hadis sebab itulah cukup penting tuan-tuan. Bila mana kita berbicara tentang hati tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, dan ada pun faedahnya. Faedah apa? Faedah kita belajar ilmu tasawuf. Apa faedah dia tuan-tuan? Maka menyampaikan ia pada mengkhusyukkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun menyampaikan ia pada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita belajar ilmu tasawuf ni tak lain tak bukan nak biar hati kita ini benar-benar menghadap Allah Ta'ala. Hati ni tuan-tuan, kalau adanya pandangan selain daripada Allah Ta'ala, kita tak akan sapa. Betul tak? Tak akan sapa. Manakala hati kita masih berpegang pada manusia, kita buat ibadat semata-mata kerana manusia, maka kita tidak akan sampai pada Allah Ta'ala. Ada sebab tu tujuan kita belajar ilmu tasawuf, ilmu hati ni tuan-tuan, berkaitan dengan hati. Tujuan ni kerana nak mengosongkan hati kita daripada benda selain pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Kita nak jauhkan diri kita daripada pandangan manusia. Tu tujuan dia tuan-tuan. Nak jauhkan diri kita daripada selain daripada Allah Ta'ala. Kita nak biar hati kita ni hanya tawajjuh ilallah, menghadap Allah Ta'ala sahaja tuan. Tak ada benda lain. Benda tu payah tu. Benda tu payah. Nak biar hati kita ni hanya kerana Allah Ta'ala sahaja. Seperti mana hak kita sebut dalam sembahyang kita, dalam rakaat pertama kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku hanya kerana Allah Ta'ala. Betul tak tidak tuan-tuan? Itu semua berdasarkan pada fi'lun kita, perbuatan kita tuan-tuan. Benda kita buat betul ke tidak, itu berdasar pada kita. Kalau benarnya hati kita tuan-tuan, sucinya hati kita, betul-betul makna hati kita menghadap Allah Ta'ala, maka benarlah benda kita sebut tuan-tuan. Tapi hakikat pada ini tuan-tuan, orang sebut je dalam semayang, tapi bila tubik pada semayang, hati kita berpaut pada manusia. Allah. Betul tak? Ini hak kita kena jauh sangat. Ini hak kita kena bimbang tuan-tuan. Sebab takut bila kita buat benda ni kerana orang tu, buat benda ni kerana orang ni, mari surawa kerana orang, nak buat kebaikan kerana orang, benda kerana orang, semua kerana orang, tidak ada kerana Allah Ta'ala, maka tak siapa. Kita rasa kita buat banyak dah baik, tiba-tiba sampai di sisi Allah Ta'ala dihitung amalan kita banyak hak tak molek. Allahu akbar. Wal'iyadzubillah min zalik. Ini kita bimbang. Sebab tu cukup pentingnya ilmu tasawuf. Antara faedahnya nak menyampaikan kita kepada mengosongkan hati kita kepada makna selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak biar hati ni hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Faham ni? Macam mula-mula kita bercinta. Kita bercinta tuan-tuan. Masa mula-mula bercinta, masa mula-mula faham? Masa mula-mula bercinta tu, ada tak orang puan lain masuk dalam diri kita? Ada tak? Tapi masa mula-mula kenal dengan Mac tu, ada tak orang lain? Tak ada. Ialah segala-galanya bagi aku. Tak ada orang lain. Mana duduk dalam ni, itulah. Faham tak? Tapi bila dah nikah, ada tak orang lain? Lepas dah nikah 10 tahun, 20 tahun, ada tak? Cakap belakang tau. Nak kata tuan-tuan, mana tahu tu. Jadi kita dengan Allah tak nak biar gitu tuan-tuan. Mana kosong hati kita, mana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak biar Allah Ta'ala saja yang ada dalam hati kita. Ni tuan-tuan payah ni. Saya sebut boleh tak? Sebab tu saya kata saya tolong baca. Mana kita sebut memang mudah, tapi nak buat payah. Perlu kepada pengorbanan yang cukup besar tuan-tuan. Allahu akbar. Dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam tuan-tuan. Mana apa tuan-tuan? Dan menghiasinya dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin muslimat sekalian, di sini ada beberapa cara yang diajar oleh ulama. Bagaimanakah kita nak biar jadikan hati kita ni benar-benar menghadap pada Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, bila sebut manusia, kita tak lari pada siapa sini yang boleh mengaku dia ni betul semua kata? Muslimat ada? Ada. Tak ada orang yang boleh kata dia ni betul. Walhal mana orang yang paling alim sekali pun atas dunia ni,
Kita tak boleh kata dia buat betul. Melainkan Nabi SAW. Mana pun tuan-tuan nak kata tak boleh. Memang kita ni ada salah dan silap, tuan-tuan. Mana pun tuan-tuan, bila mana kita ni ada dosa dan silap, tuan-tuan. Nah, maka bagaimanakah cara kita nak membersihkan hati kita? Maka ulama ajar ada 2 cara. Nah, kita ni kadang-kadang cara sedar, cara tak sedar kita buat jahat. Nah, secara sedar, secara tak langsung, secara langsung ke, mana kadang-kadang kita sedar ke, kadang-kadang kita tak sedar, mana kita buat jahat, tuan-tuan. Buat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama ajar kepada kita. Nah, ada 2 perkara. Bila mana kita nak membersihkan hati kita, yang pertamanya melalui proses at-takhliyah. Nah, yang pertamanya melalui proses at-takhliyah. Nah, takhliyah berasal daripada perkataan khali. Nah, at-takhliyah, apa maksud takhliyah? Buang. Nampak? Mana buang? Mana pun tuan-tuan, bila kita buat salah, nak buang kesalahan kita dengan cara kita betul. Nampak? Nampak? Bukan pergi bedah dada, pergi buang hati. Nak pergi buang, pergi gonyoh pakai kelorok semua sekali. Tak, bukan gitu, tuan-tuan. Nah, mana apa buang, mana kesalahan yang kita buat sama dengan cara kita bertaubat, mayang solat sunat taubat, kita istighfar dan sebagainya. Buang segala kesalahan kita. Nah, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu pertama. Nah, mana taubat, tak mau buat, mana tak buat dah maksiat tu dan sebagainya, tuan-tuan. Dan yang kedua, proses yang kedua kata ulama, iaitu proses at-tahliyah, mengisi. Lepas kita buat, kita taubat daripada segala kesalahan kita, kita isi dengan benda yang baik. Tak? Buang hak kotor, ambil hak madat. Itu cara dia, tuan-tuan. Barulah hati kita ni berada dalam benda yang mana pun tuan-tuan kata, mana pun tidak bercampur dengan benda-benda yang tak madat. Macam kita duduk mana ni, kata apa tuan-tuan, kalau pakai kereta tu subih. Nah, orang sini ada kereta belakang tak? Kita ada kereta. Ada kereta tak? Ke pakai kereta sorang je. Senang, tak payah pakai rotek, tak payah pakai minyak. Mana pun tuan-tuan, semua orang ada kereta. Bila ada kereta, maka akan adanya mana pun tuan-tuan, tiap-tiap hari tu kita tukar minyak. Kita tukar minyak, tanya pemain, dia tukar pun. Orang tukar minyak pun, tukar minyak. Mula-mula buang, lepas tu baru baru comel je, betul tak? Ke ada orang tak buang, dia pakai isi baru. Lepas tu isi pula. Ada gitu? Ada tak? Ada. Nampak tak sini? Kita nampak. Ada nampak tu sebaik dah kat kereta. Orang nampak kat kereta ni nampak. Nak kata apa ni? Kita buang dulu. Pergi kedai, mana pomel akan buang dulu ke bawah. Dia pusing, dia pulah dia punya potek bawah tu, jatuh mana minyak. Hitam legam. Nampak tak? Hitam legam minyak. Sebab lama dah. 10,000 pakai, 5,000 pakai. Nampak tak? Buang auto, duduk susun, semua sekali, tuan-tuan. Lepas tu dia tutup. Nak, mana filter pula, itu kohak baru semua sekali. Lepas tu baru dia letak minyak. Minyak hal apa ke minyak baru? Baru, tuan-tuan. Nampak tak? Minyak hal baru, tuan-tuan. Letak minyak cukup, sukat semua sekali. Lepas tu, rolling engine semua sekali. Lepas tu jalan. Sedap tak? Sedap tak jalan? Tak, tuan-tuan. Sampailah tempoh habis ni. Mana gitu? Hati kita gitu juga, tuan-tuan. Nah, mana kalau nak bersih, mana hak kotor bersih tu, masuk hak malek. Memang akan ada, masuk hak malek tu akan ada campur-campur kotor. Mana bersih pula, mana gitu. Tiap kali hati kita, tuan-tuan. Nah, mana kita nak kata, mana bila ke bersih tu, masuk mana bila bersih hak kotor tu, masuk hak bersih, lepas cerah bersih. Dah. Akan ada juga kadang-kadang kotor masuk, maksiat kita buat secara sedar ke, secara tak sedar. Mana nak kata proses tu, mana bila ada kekotoran, bersih, masuk hak malek. Lepas tu bila kotor pula, bersih, masuk hak malek. Gitu semua, tuan-tuan. Sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak ni? Mana tu, tuan-tuan. Ni cara ulama ajar pada kita, tuan-tuan. Nak biar hati kita ni benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata ulama, kata pengarang, dan ada pun hantarannya, ataupun maudhu' tajuk. Ada pun hantarannya ataupun maudhu' tajuknya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya, tuan-tuan. Mana hati ni benda bermula daripada hati, maka berlaku benda sesuatu. Faham?
Ada terdetik pada hati kita, maka baru kita buat tangan kita, tangan kaki kita berjalan, mata kita melihat, telinga kita mendengar, semua daripada hati, tuan-tuan. Mana nak berbicara tentang peranan hati, tuan-tuan. Dan yang keempat, dan ada pun hukumnya, hukum kita belajar ilmu tasawuf ni, maka hukumnya adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib. Kerana disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Fanimbani rahimahullah ta'ala fi kitab, dalam kitab ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Hidayatus Salikin fi Sulukil Masrakil Muttaqin, syarah pada kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, dia kata apa tuan-tuan? Dalam kitab dia, Syekh Abdul Samad kata, benda yang wajib kita pegang pada ini, 3 perkara yang wajib ada asas pada diri kita. Apa dia tuan-tuan? 3 perkara, iaitu ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu tasawuf. Wajib, fardu ain, wajib tu kena mengaji belaka. Nak benda asas. Adapun benda yang mana pun tuan-tuan kita dah belajar, mana dah ada asas tu, cuma kita nak mana pun tuan-tuan nak lebih pada satu bidang, tak ada masalah. Tu serah pada orang yang mampu. Nah, mana pun kan ni ada yang alim dalam bidang fiqh. Nah, ada orang yang alim dalam bidang tasawuf, ada orang yang alim dalam bidang akhlak, dalam bidang akidah, bidang usuluddin, tuan-tuan. Mana terserah. Yang penting asas tu 3 kena ada, tuan-tuan. Nah, mana ilmu tasawuf hukum ni wajib belajar, kena tahu tujuannya nak biar kita ni betul-betul makna hidup pada tempat yang benar. Kadang-kadang kita rasa tertipu bila sebab kan dok tapih molek. Nah, bila tapih molek tuan-tuan barulah comel, tuan-tuan. Kan kita duk minum air napih banyak dah ni kan. Napih kawin, kukunya, kukeknya, kikik ada belakang, tuan-tuan. Nah, mana napih kawin tu, nampak napih kawin belakang, tuan-tuan. Nah, napih berputih, tuan-tuan, banyak tak? Masuk kau ni, lepas tu masuk ni pula tapih pula tubik ni air hak comel. Kalau duk tapih kerak sekali, tuan-tuan. Nampak tak? Kalau duk tapih kerak, tuan-tuan. Bila minum air hak ditapih comel, sihat tak tubuh badan kita? Gitu, faham Faham tak? Awak mudah-mudah gitulah, tuan-tuan. Pakai ilmu tasawuf ni tujuannya kerana nak tapih betul biar hati kita ni benar-benar bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wajib fardu ain ngaji ilmu tasawuf, ilmu akhlak ni, tuan-tuan. Atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur, wajib pada dia. Nah, kita tahu dah hukum belajar ilmu tasawuf. Okey, fardu ain, wajib. Wajib pada siapa? Pada yang mukallaf. Siapa mukallaf angkat tangan? Nah. Nah, siapa mukallaf angkat tangan? Nah. Siapa muallaf? Mukallaf, apa maksud mukallaf? Yang dipertanggungjawab atas dia. Siapa? Kita. Nah, rukun taklif ada berapa? Nah, rukun taklif ada 3. Syarat dia. Nah, syarat taklif ada 3. Yang pertamanya apa je? Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. 3. Nah, yang diberikan taklifan, yang dipertanggungjawabkan siapa dia? Yang pertama, orang Islam. Siapa orang Islam? Sini angkat tangan. Bang, ni syarat pertama orang Islam. Mana selain orang Islam tak ada taklifan pada diri. Yang kedua, berakal. Siapa berakal? Semua berakal. Orang gila tak termasuk. Majnun tak termasuk. Nah, mana apa tuan-tuan nak kata apa? Nah, mana orang gila tak termasuk. Sebab orang gila tak dikategori sebagai orang berakal. Dia tak boleh fikir baik dan buruk. Yang ketiga, balik. Siapa balik katakan? Nah, mana orang yang balik hak mayit boleh tahu baik dan buruk, tuan-tuan. Dah, mana orang hak sampai umur, tuan-tuan. Sebian budak-budak tak kena, tuan-tuan. Jadi disebut sini oleh pengarang, maksudnya maka fardu ain itu atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Islam tu ialah maka atas tiap yang berakal dan sampai umur. Nampak tak? Mana orang yang berakal? Kita. Sampai umur kita. Ada semuanya ada pada diri kita. Maka wajib benda tu terletak pada diri
Kita wajibnya belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak ni tuan-tuan. Bukan sunat, bukan dah wajib tu tuan-tuan. Faham? Tu dia sudut hukum dia tuan-tuan. Baik, yang kelima, dan ada pun tempat ambilannya. Apa maksud tempat ambilan? Situ Umi ditulis apa? Tempat ambil. Tempat ambilan apa maksud dia? Sumber. Masdar, sumber dia daripada mana? Ilmu tasawuf sumber daripada mana? Maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benda kalau semuanya asal daripada dalil nas Al-Quran dan hadis Nabi, wajib kita ikut. Benda semua yang berasal pada Quran dan hadis, wajib kita ikut. Sebab tu benda-benda kalau kita nak ngaji, mana ada dalil Quran, ada dalil hadis, kita ikut. Itu sumber kita, masdar orang Islam. Pertama Quran, kedua hadis Nabi SAW. Tu. Maka bila ada ilmu tu, mana rujukan Quran dan hadis, maka ikut. Kalau tak ada, jangan ikut. Sesat. Sebab tak tahu punca kok mana tuan-tuan. Nampak? Dia ambil kok mana punca dia, sebab dia semua sekali tak tahu kok mana tuan-tuan. Nampak tak? Dia sesat. Jadi ilmu tasawuf dia masdar dia, ambilan, tempat ambilan sumber dia adalah pada Quran dan hadis Nabi SAW, berdasarkan kisah ada dalam Quran, berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Semuanya daripada benda tu tuan-tuan. Maka ada ni ilmu tasawuf tuan-tuan. Dan yang keenam, dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Dan ada pun namanya yakni ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Sama tuan-tuan. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, maka benda yang sama ilmu batin. Itu sama berarti. Benda berkaitan dengan dalaman tuan-tuan. Dan ketahuilah alihmu hai talibul ilm, bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang dikeji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Itu penganangnya ilmu tasawuf ni tuan-tuan. Bila kita jaga sungguh hati kita, maka luaran kita akan terjamin terselamat daripada benda-benda yang bila kita jaga hati kita tuan-tuan, maka insya-Allah segala sifat-sifat mazmumah kita akan cuba mana boleh tinggalkan. Kita boleh mana pun jauhkan daripada diri kita. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Ini antara isi-isi pembelajaran yang akan kita sebut pada masa yang akan datang, insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan kata pengarang, dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Yang pertama, mata. Mana hati ni tuan-tuan, dia kawal ni 7 ni tuan-tuan. Kita sebut tadi hati tu ibarat raja kan. Mana raja ni dikawal ni 7 anggota ni. Yang pertama apa dia? Mata. Yang kedua, telinga. Dan yang ketiga, lidah. Yang keempat, perut. Yang kelima, faras, yakni kemaluan. Dan keenam, kedua tangan. Dan yang ketujuh, kedua kaki. Ni tuan-tuan. Semua ni menjadi asbab tuan-tuan. Bila hati kita comel, maka kesemua tuan-tuan, anggota tubuh badan kita yang 7 akan jadi comel. Kalau hati tak comel, maka ketujuh tubuh badan ni tuan-tuan akan jadi tak comel tuan. Baik. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat, ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar. Allah Ta'ala tuan-tuan, sejak pada kita lahir, Allah Ta'ala beri nikmat dah pada kita. Sejak ada kita lahir, siapa kita besar, dah bererti Tuhan beri nikmat pada kita tuan-tuan. Hak tu benda yang kita tak boleh nak sakar. Allah Ta'ala beri semua nikmat pada kita, tapi muhasabahnya untuk diri kita tuan-tuan. Banyak manakah nikmat yang kita guna ni tuan-tuan, kita gunakan ia untuk kita balas balik mana apa yang Allah Ta'ala beri pada kita tuan-tuan. Itu yang jadi masalah tu. Itu yang menjadi muhasabah pada kita. Allah Ta'ala beri mata, banyak manakah mata kita melihat kebesaran Allah? Allah Ta'ala beri kita telinga, banyak manakah kita mendengar kalam-kalam suci Al-Quran? Allah Ta'ala beri kita mulut, banyak manakah mulut kita sentiasa berzikir pada Allah? Allah Ta'ala beri kita perut, banyak manakah kita mencari rezeki yang halal, makan benda yang halal? Allah Ta'ala beri kita tangan, banyak manakah kita guna tangan untuk membuat kebaikan di sisi Allah Ta'ala? Allah Ta'ala beri kita kaki, banyak manakah kita gunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang mulia? Ini semua muhasabah untuk diri saya pertama, dan juga muslim-muslimat.
Alright, mana semuanya berkaitan, tuan-tuan. Mana semuanya adalah nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Kalau Allah Taala kata nak terik, sekejap je. Allah Taala nak beri pun sekejap je. Nak terik pun sekejap sahaja, tuan-tuan. Maka bersyukurlah. Benda yang Allah Taala beri ni, kita ingat sungguh-sungguh pada Allah Taala. Bila kita ingat, kita bersyukur, maka kita akan orang beri hadiah pada kita, kita ingat ke dia, tanda terima kasih, kita jaga hadiah tu, jaga sungguh, tuan-tuan. Siap buat khori atas tu. Contoh nak jaga, sebab kita ingat. Kalau dah ingat, tahu mana hadiah tu, dah lala tengok anak pecah habis. Nampak? Bila kita tak jaga, bila kita jaga, maka kita akan jaga sungguh-sungguh. Kita ingat, maka kita akan jaga sungguh-sungguh. Itu juga nikmat Allah Taala beri. Bila Tuhan beri, mana bila kita ingat pada Allah, kita akan jaga sungguh-sungguh anggota tubuh badan yang Allah Taala beri pada kita. Mana kita jauhkan diri kita pada maksiat, jauhkan diri kita daripada benda tak mau. Bukan kata tak buat tu, kerana kadang-kadang ada juga tersasar. Cumanya kita jaga sungguh-sungguh. Kalau dah terbuat agama dah, taubat balik, istighfar semula. Mana tu kita, bukan nak kata kita bersih belaka. Mana gitu, tuan-tuan. Dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya, maka jika tiada memelihara, engkau akan diniscaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Ingat, tuan-tuan, benda hak kita guna pakai, tuan-tuan, hak inilah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia kita boleh pelawak lagi, tak? Kita boleh pelawak lagi, kita boleh kona ni. Kita boleh putar belik pula undang-undang dan sebagainya, tuan-tuan, atas dunia. Tapi di hadapan Allah Ta'ala tak boleh dah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun, Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari yang di mana ditutup mulut kamu. Nakhtim, zik orang panggil zik mulut, senyap ada cakap benda, tuan-tuan. Kalau bercakap, pelawak. Dan gitu, tuan-tuan. Allah Ta'ala tutup mulut kita, tuan-tuan. Bila? Hari wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berkata-kata benda yang kita buat atas dunia. Allah Akbar. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita akan menjadi saksi ke manakah kita melangkah. Apa yang kita buat atas dunia, semuanya akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas tak, tuan-tuan? Terlepas tak? Tak terlepas, tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat sungguh-sungguh. Sebab tu kena jaga sungguh tujuh anggota badan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Cara nak jaga 7 anggota badan, dengan caranya kita menjaga hati. Nampak tak dia punya mainan dia tu, dia punya putaran tu, tak lain mana pun. Kita nak jauhkan kita daripada mana pun mendapat siksa Allah Ta'ala, iaitu dengan cara kita menjaga anggota tubuh badan kita daripada buat benda-benda yang mungkar ada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ta'ala mahu. Nak cara nak mana jauh daripada benda itu adalah dengan cara kita menjaga hati kita. Bila jaga hati, insya-Allah tubuh badan kita buat benda baik. Faham tak? Itu dia punya mana kaitan-kaitan yang perlu kita faham, tuan-tuan. Allahu Akbar. Habis itu. Dan maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripada dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ila akhir ayat. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Kita wajah, ingat, telinga, mata, kulit yang ada pada diri kita, tuan-tuan, semuanya akan menjadi saksi atas kejahatan yang kita buat. Allah Akbar. Tak boleh lari sungguh. Ada orang nak buat jahat, dia pergi siap kulit dia. Ada orang nak buat jahat, dia pergi siap mata dia, dia pergi cokek mata dia, dia pergi cokek telinga dia, dia pergi botong telinga, cokek mata dia, siap kulit. Lepas tu dia pergi curi. Ada tak? Tak boleh. Mana tak boleh, tuan-tuan. Mana benda tu akan turut serta bersama kita buat kejahatan. Maka benda ni lah yang akan menjadi saksi atas kejahatan yang kita buat atas dunia. Allah Akbar.
Ni sama-sama muhasabah lah pada diri kita, terutama diri saya sendirilah tuan. Allahu Akbar. Baik. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kalau kita nak biar saksi itu cakap benda molek, maka atas dunia pastikan anggota tubuh badan kita ni buat benda baik. Mulut jangan ngupak orang. Mulut jangan duk ngata kat orang. Telinga biar dengar benda molek. Mata lihat benda molek. Perut makan benda hak halal. Jangan bahang benda hak haram. Nampak tak? Makan pula makanan hak halal. Ni dah halal haram pakak timbang belaka. Nak gitu tuan-tuan. Nak kaki di tempat hak baik, jangan di tempat hak dah baik. Nak gitu tuan-tuan. Nak barulah selamatnya kita tuan-tuan. Mana kita meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali kata benar. Dan kerana bahawa saya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Kenapa? Benda hak gerak semua sama belaka tuan-tuan. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semua ni bersama-sama benda hak kita buat. Maka tidak ada satu yang tertinggal, semua bersama sama tuan-tuan. Selagi menyebut hamba akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 itu yang tersebut tuan-tuan. Maka insya-Allah manapun tuan-tuan akan datang ni, kita masuk pada bab yang pertama yang menyatakan tentang anggota yang 7 tuan-tuan. Ingat apa hak 7 tu? Mata, lagi telinga, hidung masuk ke? Mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, selagi lidah. 7. Mata, telinga, lidah, perut, tangan, kaki, kemaluan. Itu 7 yang insya-Allah akan kita cuba huraikan pada bab yang akan datang tuan-tuan. Ni bab yang pertama pada menyatakan tentang 7 anggota tubuh badan insya-Allah tuan-tuan. Jadi faham belaka tak sebab apa? Apa tujuan yang kita belajar ilmu tasawuf ni? Faham belaka dah? Tujuan dia kerana kita nak betul hati kita, kerana dengan hati itulah yang akan membetulkan tingkah laku kita. Bila betul tingkah laku kita ni, bila betulnya tingkah laku kita ni, maka selamatlah kita di sisi Allah Taala. Faham dah ni? Nampak tak kaitan dia tu tuan-tuan maka insya-Allah sama-samalah kita pakak makna pun tuan-tuan, ambil ibrah, ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mana sentiasa tuan-tuan dilimpahkan diri kita dengan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah untuk malam ni. Peringkat permulaannya dah, ibtidaiyah permulaannya tuan-tuan. Minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa, kalau ada terkuris hati, kalau ada tersalah ke apa yang kurang tu, saya minta maaf banyak-banyaklah. Sebab saya ni patutnya tak layak pun. Cuba kita ni tolong baca dia. Nak kata kita hurai tak erti kok. Tolong baca. Kalau ada salah dan silap, minta tolong sama-sama tegur lah, insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar itulah untuk malam ni. Minta maaf banyak sekali lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang baik pada Allah Taala, yang buruk, yang lemah, yang hina datang pada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf banyak-banyak. Aqulu ma sami'tum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunub wastur lana uyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.